Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk perceraian fast track. Ahli kumpulan kami terdiri daripada yang pertama Hanifah Atira binti Muhammad Hazizi P107820, yang kedua saya sendiri Kamarul Farisha binti Nur Azhar P103344, dan yang ketiga Muhammad Aiman Arifuddin bin Abdul Hakam P107795. Okey, sekarang kita akan terus pergi kepada pengenalan yang akan disambung oleh saudari Hanifah Atira. Dipersilakan. Okey, pada zaman yang semakin canggih dengan dunia teknologi pada masa kini, keruntuhan institusi keluarga Islam ni tak lagi menjadi asing dalam masyarakat kita. Contohnya, di negeri Selangor yang sering mencatatkan peningkatan bagi kes perceraian dengan faktor salah satunya adalah kerana pertambahan penduduk di negeri tersebut. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin menyatakan jumlah penduduk di Malaysia ni meningkat daripada 32.5 juta pada tahun 2019 kepada 32.7 juta pada tahun 2020. Dan menurut beliau juga, negeri Selangor di kedudukan yang tertinggi diikuti Sabah dan Johor dalam dari sudut lambakan kes yang terbanyak. Dan pertambahan penduduk di negeri Selangor ini adalah berikutan faktor ekonomi yang lebih besar di negeri tersebut lah. Maksudnya peluang pekerjaan yang lebih luas. Jadi proses kerja cerai fast track yang diperkenalkan oleh JAKIS adalah bertepatan dengan hukum syarak dan juga selari dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang meminta para suami yang hubungan bersama pasangannya telah berpecah belah hendaklah melepaskan isteri dengan cara yang baik. Ini bertepatan kerana antara syarat untuk memohon perceraian fast track ini adalah perceraian tersebut mestilah dengan persetujuan bersama. Oleh itu, dalam pembentangan kali ini akan membincangkan tentang latar belakang perceraian fast track itu, syarat dan prosedurnya serta cabaran yang dihadapi dan juga keberkesanannya dalam pelaksanaan proses kerja cerai fast track yang diperkenalkan oleh JAKIS ini. Baiklah, kita pergi kepada slide seterusnya iaitu berkenaan dengan latar belakang kaedah cerai fast track. Okey, kat sini kita boleh lihat macam mana wujudnya dan macam mana boleh tertubuhnya kaedah cerai fast track ini di negeri Selangor. Okey, berdasarkan pengenalan, jumlah penduduk yang ramai di negeri Selangor dikatakan menjadi salah satu punca bertambahnya kes cerai dalam kalangan masyarakat, sama ada masyarakat Islam ataupun masyarakat bukan Islam. Jadi, bagi masyarakat Islam, Mahkamah Syariah ni tiada proses kerja yang khusus untuk menyegerakan kes-kes perceraian yang dilakukan secara persetujuan bersama. Jadi, berdasarkan Seksyen 47 Aitnama Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, berkenaan dengan perceraian secara talak atau perintah, memerlukan 25 proses yang perlu dilalui oleh pihak-pihak sekiranya ikut prosedur tersebut. Jadi mana-mana pasangan sama ada mendapat persetujuan bersama ataupun tidak mendapat persetujuan bersama untuk bercerai, perlu menjalani 25 proses tersebut. Okey, selain itu, kaedah cerai fast track ini juga merupakan satu projek Key Focus Activity ataupun KFA, hasil cetusan idea daripada hakim-hakim syar'i negeri Selangor ketika membincangkan berkenaan langkah-langkah strategik untuk menyelesaikan kes-kes yang ada di Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Okey. Selain itu, kaedah ini juga memenuhi hasrat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang mengharapkan kes perceraian yang meningkat dan tertunggak dapat dilaksanakan ataupun dikendalikan dengan lebih cepat dan efisien. Okey, jadi kaedah cerai fast track ni mula diperkenalkan sejak bulan November 2014 di beberapa mahkamah rendah syariah Selangor. Pada ketika itulah untuk menilai keberkesanan pelaksanaannya. Jadi disebabkan kewujudan cerai fast track ni memberi impak yang besar kepada sistem pentadbiran. Jadi pada bulan Jun 2015, kesemua 12 mahkamah rendah syariah di negeri Selangor mula melaksanakan perceraian fast track ini sebagai salah satu inisiatif lah untuk mengurangkan lambakan kes yang berlaku di mahkamah rendah syariah di sekitar negeri Selangor. Okey. Jadi inovasi ni merupakan salah satu projek penambahbaikan lah untuk menyelesaikan masalah kelewatan penyelesaian kes perceraian secara persetujuan bersama sahaja. Kerana apa? Kerana kaedah cerai fast track ni hanya memerlukan 6 jam bekerja sahaja berbanding
90 hari sekiranya mengikut proses perceraian. Biasa di bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Okey, 6 jam bekerja ni bermula daripada pendaftaran kes sehinggalah perintah bersih dikeluarkan. Okey. Jadi objektif cerai secara fast track ni salah satunya untuk tadilah untuk selesaikan masalah kelewatan penyelesaian kes cerai yang dilakukan secara persetujuan bersama sahaja. Itu sahaja berkenaan dengan latar belakang kaedah cerai fast track di negeri Selangor. Okey, sekarang kita teruskan dengan syarat perceraian fast track pula. Okey, macam yang kita tahu, pelaksanaan perceraian fast track ni hanya melibatkan mahkamah syariah yang berada di dalam negeri Selangor sahaja. Jadi oleh itu, beberapa syarat dan prosedur telah ditetapkan untuk mencapai objektif sistem ni diwujudkanlah. Okey, jadi bagi pihak-pihak yang memohon cerai secara fast track ni, mereka tertakluk kepada 5 syarat, iaitu yang pertama, dokumen mestilah lengkap. Yang kedua, suami dan isteri mesti hadir di mahkamah ketika kes didaftarkan. Sekiranya salah satu pihak tidak hadir, maka mahkamah berhak untuk menolak permohonan tersebut. Okey, yang ketiga, suami dan isteri mendapat persetujuan bersama untuk bercerai. Yang keempat, isteri dalam keadaan suci dan tidak berlaku persetubuhan dalam tempoh suci. Dan yang terakhir, mahkamah mestilah berpuas hati dengan alasan pecah belah ataupun syikok yang berlaku dalam perkahwinan yang sedang berlangsung. Sekiranya mahkamah tak berpuas hati dengan alasan tersebut, jadi mahkamah berhak untuk menolak permohonan dan mereka perlu menjalani prosedur cerai seperti biasa di bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Okey, hal ini kerana pelbagai spekulasi yang menyatakan bahawa mahkamah syariah ni menggalakkan masyarakat untuk bercerai melalui sistem fast track yang diperkenalkan ni. Jadi perkara tersebut sama sekali tak benar. Sebab apa? Sebab tujuan sistem fast track ni diwujudkan untuk mempercepatkan kes perceraian yang telah dipersetujui secara bersama oleh pihak-pihak dan hanya akan diluluskan permohonan sekiranya hakim atau mahkamah berpuas hati dengan alasan pecah belah ataupun syikok yang berlaku dalam perkahwinan. Jadi kat sini tak ada isu yang menyatakan bahawa mahkamah syariah ni menggalakkan masyarakat untuk bercerai. Tak ada isu lah dekat situ sepatutnya. Okay, sekarang kita akan masuk kepada prosedur pelaksanaan perceraian fast track. Okay, di sini saya ada sertakan satu carta aliran kerja cerai fast track yang diambil daripada Buletin Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor. Jadi bagi mana-mana pihak ataupun pasangan yang ingin memohon perceraian secara fast track ataupun yang telah mendapat persetujuan bersama, jadi mereka hanya memerlukan 7 proses ini sahaja. Seperti yang ada dalam syarta ahli itulah, di mana segala prosedur yang tak perlu telah dibuang dalam mengendalikan kes-kes cerai yang mempunyai persetujuan secara bersama ini di bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Jadi bagi pihak-pihak yang telah memfailkan kes untuk perceraian fast track kat mahkamah syariah ni, pihak mahkamah akan terima dan semak permohonan tu untuk kena pasti sama ada kes tu boleh diterima ataupun tak untuk cerai fast track. Okey, jadi bagi mahkamah syariah di Negeri Selangor, kaunter khas ataupun kaunter cerai fast track ni lah hanya dibuka pada hari Isnin, Selasa dan Khamis daripada jam 8 pagi hingga 10 pagi saja. Ini untuk pendaftaran kes lah. Sebab apa? Sebab untuk memenuhi masa 6 jam bekerja seperti yang tadi ditetapkan bagi perjalanan proses perceraian fast track ni. Sebab yang kita tahu kan sudah diberitahu tadi, dah beritahu awal tadi bahawa perceraian fast track ini hanya memakan masa 6 jam bekerja saja. Jadi bila buat awal, jadi dapat perkara tu dapat memenuhi lah masa 6 jam bekerja tu. Okey. Seterusnya, bagi permohonan yang telah diterima, mahkamah akan tetapkan jumlah bayaran. Macam biasa, mahkamah akan tetapkan jumlah bayaran pendaftaran kes termasuk bayaran perintah mengikut kaedah-kaedah tata cara mal mahkamah syariah, fee allowance dan kos 2006. Jadi fail kes akan dibuka dan segala butiran maklumat yang diperlukan akan diisi di kulit fail. Jadi fail tu akan ditandakan dengan perkataan fast track ataupun chalk fast track itulah, untuk memudahkan pihak mahkamah sendiri untuk kesan fail-fail yang perlu diselesaikan terlebih awal dan dapat dikendalikan selaras dengan prosedur khusus yang telah ditetapkan lah. Okey. Jadi proses ni mengambil masa selama 30 minit sahaja untuk uruskannya. Okey, seterusnya fail kes tersebut akan diberikan kepada penolong pendaftar mahkamah
dan Dewan Bicara bagi permohonan kes cerai fast track akan ditentukan. Okey, jadi selepas tu salinan saman akan diserahkan kepada pihak-pihak dan satu teks khas yang tulis fast track akan diberikan kepada pasangan tersebut lah dan diminta untuk memakainya. Bermula daripada start perbicaraan tu lah kena pakailah. Supaya apa? Supaya hakim yang bertugas dapat kenal pasti pihak-pihak yang terlibat ataupun pihak-pihak yang perlu diberi keutamaan untuk diselesaikan dengan keadaan yang segera. Jadi proses ni juga mengambil masa 30 minit. Okey. Jadi selepas perkara semua tu telah dipenuhi, pihak-pihak akan diarahkan pula ke Dewan Bicara untuk memulakan sesi perbicaraan antara pihak-pihak tersebut lah. Okey, jadi hakim yang bertugas akan menimbangtara alasan pecah belah ataupun syikok yang berlaku dalam perkahwinan tu. Sekiranya tak dapat dipulihkan, jadi proceed lah dengan cerai fast track ni. Jadi hakim juga akan memberi keputusan secara terus lah kepada pihak-pihak waktu tu juga, sama ada cerai itu diluluskan ataupun tidak. Jadi tempoh yang diambil juga memakan masa selama 3 jam. Macam itulah. Okey, seterusnya akhir sekali draft perintah akan disediakan lebih awal untuk memudahkan urusan perintah cerai secara bertulis dikeluarkan pada hari yang sama. Jadi, hakim ataupun pendaftar mahkamah perlu menandatangani perintah bersih tersebut dan dimeterai dengan meterai mahkamah sebelum diserahkan kepada pihak-pihak yang berjaya menyelesaikan kes cerai ini yang dilakukan secara persetujuan bersama. Jadi proses terakhir ni mengambil masa selama 2 jam, lebih kurang 2 jam untuk menguruskannya. Jadi lepas dapat perintah bersih tu, pihak-pihak perlu kemukakan dokumen tu kepada Jabatan Agama Islam Selangor lah untuk tujuan pengeluaran sijil cerai. Maka berakhirlah prosedur pelaksanaan perceraian secara fast track ini yang memerlukan ataupun yang memakan masa 6 jam bekerja sahaja berbanding 90 hari sekiranya mengikut prosedur perceraian biasa di bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Tangan seterusnya akan diteruskan oleh Saudara Aiman Arifuddin. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya Muhammad Aiman Arifuddin bin Abdul Hakam, nombor metrik P107795 akan membentangkan pasal cabaran perceraian melalui fast track. Okey. Perceraian melalui kaedah fast track ini merupakan medium perceraian yang baru diperkenalkan dan dilaksanakan secara rasmi oleh negeri Selangor sejak November 2014. Beberapa cabaran yang dihadapi sejak kaedah cerai fast track ini mula diperkenalkan kepada masyarakat. Malahan isu berkenaan perceraian 6 jam ini pernah dibangkitkan dalam sesi pertanyaan di dalam sidang parlimen dalam Dewan Rakyat. Ahli parlimen telah mendakwa bahawa proses perceraian ekspres ni di Selangor ni antara punca negeri ini mencatat kes perceraian tertinggi di Malaysia. Ini saya merujuk kepada berita harian online 2019. Okey. Walhal secara dasarnya kaedah fast track ini diwujudkan untuk menjimatkan tempoh perjalanan kes dari 90 hari kepada 6 jam bekerja sahaja. Antara cabaran lain yang jadi isu wujudnya kes ini adalah alasan perceraian dan juga kenaikan kadar statistik permohonan perceraian di Mahkamah Syariah. Okey, seterusnya kita pergi kepada cabaran yang pertama iaitu alasan perceraian. Okey, jika kita tengok kat sini, pihak-pihak yang tidak terlibat dalam bidang perundangan kebanyakan akan memberi tohmah kepada kaedah yang telah diwujudkan oleh pihak Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, JAKIS. Ini kerana kebanyakan mereka menganggap sistem fast track ini sebagai satu jalan untuk menggalakkan perceraian. Namun demikian, masyarakat perlu memahami bahawa pihak mahkamah atau hakim yang terlibat dalam perbicaraan kes cerai fast track ini akan membuat keputusan dengan melihat adakah alasan yang munasabah yang dinyatakan oleh pihak-pihak, sama ada alasan pecah belah tersebut boleh dipulihkan atau tidak.
Sekiranya masih boleh dipulihkan, hakim berhak menolak permohonan tersebut dan mereka perlu menjalani prosedur cerai seperti biasa. Hal ini disebabkan oleh prosedur sedia ada dalam peruntukan Seksyen 47 Subseksyen 3 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor telah memberi kuasa kepada mahkamah untuk membuat keputusan sekiranya mahkamah berpuas hati dengan alasan-alasan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut. Okey, seperti yang diketahui, kaedah fast track ni melibatkan persetujuan bersama antara pihak-pihak dan proses ini langsung tidak melanggar dengan hukum syarak. Ini kerana mahkamah telah meletakkan syarat supaya kedua-dua pihak hadir dan sekiranya salah satu pihak tidak hadir, maka perbicaraan tersebut tidak boleh diteruskan dan akan ditolak serta-merta kerana dikatakan tidak mencukupi, tidak mencapai persetujuan secara bersama. Okey, kat sini jelaslah yang dalam peruntukan tersebut tidak benarlah dakwaan bahawa yang mereka menyatakan kaedah ini menyebabkan peningkatan kes cerai secara mendadak di negeri Selangor kerana hakim terikat dengan peruntukan Seksyen 47 Subseksyen 3 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor di mana kuasa untuk membuat keputusan bagi kes-kes perceraian secara fast track ini terletak kepada hakim atau mahkamah itu sendiri. Sekiranya pihak-pihak tidak mempunyai alasan yang kukuh serta munasabah bahawa wujudnya pecah belah ataupun syiqaq di antara kedua-dua pihak, hakim atau mahkamah boleh menolak kes tersebut daripada menjalankan perceraian melalui fast track. Tambahan lagi, permohonan fast track ni yang dilakukan di mahkamah perlu menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Bukannya boleh dimohon dan diluluskan sesuka hati oleh pihak mahkamah. Pihak mahkamah dia tidak akan menerima dengan mudah permohonan perceraian secara fast track ni sekiranya salah satu daripada syarat yang diperlukan tidak dipenuhi oleh pasangan yang ingin bercerai melalui kaedah ini. Tegasnya, tujuan kepada kewujudan proses kerja ini adalah untuk mengurangkan lambakan kes perceraian dengan persetujuan bersama yang tertangguh sekaligus mengeluarkan prosedur-prosedur yang dianggap tidak memerlukan untuk menunggu sehingga 90 hari kepada 6 jam bermula dari pendaftaran kes sehingga perintah bersih dikeluarkan. Proses kerja yang khusus ini adalah inovasi daripada prosedur sebelumnya bagi kes cerai yang tidak mendapat persetujuan bersama. Oleh kerana kes cerai yang mendapat persetujuan bersama juga perlu menunggu selama 90 hari, maka perceraian fast track ini telah diwujudkan untuk membantu mempercepatkan tempoh perjalanan kes cerai di bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor sekiranya mendapat persetujuan bersama antara pihak-pihak sahaja. Okey, seterusnya kita pergi kepada cabaran yang kedua. Cabaran fast track ni iaitu kenaikan kadar statistik permohonan perceraian di Mahkamah Syariah. Okey. Kalau kita lihat fast track ni boleh menjadi punca lambakan kes di Mahkamah Syariah Selangor. Hal ini kerana pihak-pihak yang bertikai menganggap bahawa proses kerja fast track ini adalah satu proses yang sangat mudah untuk bercerai. Walau bagaimanapun, matlamat paling utama mahkamah wujudkan sistem fast track ini adalah untuk memudahkan pihak-pihak di mana mereka tidak perlu untuk menunggu sehingga 90 hari. Justru itu, dengan adanya sistem atau inovasi fast track ini, pihak-pihak boleh ke arah perceraian dengan memudahkan mereka lah. Di samping itu, memang pelaksanaan sistem fast track ini sebagai salah satu penyumbang kepada alasan-alasan yang kukuh dan munasabah yang diberikan oleh mereka. Walau bagaimanapun, jumlah penduduk yang ramai di negeri Selangor dikatakan telah menjadi punca bertambahnya kes cerai dalam kalangan masyarakat. Perkara ini dapat dibuktikan dengan kenyataan daripada Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, bahawa jumlah penduduk Malaysia adalah semakin meningkat daripada 32.5 juta pada tahun 2019 kepada 32.7
pada tahun 2020. Oleh itu, tidak hairanlah sekiranya berlaku lambakan kes di Mahkamah Syariah seluruh negeri, terutamanya di negeri Selangor dan diikuti oleh Sabah dan juga Johor. Justru itu, berdasarkan statistik dan rekod yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, JAKES, Ketua Hakim Syar'i Selangor, iaitu Yang Ma'arif Muhammad Adib Hussein berkata, permohonan cerai yang difailkan pada tahun 2016 banyak 12,513 kes, pada tahun 2017 12,203 kes, dan pada tahun 2018 11,860 kes. Faktor ekonomi di negeri Selangor ni adalah menyebabkan ramai di kalangan rakyat Malaysia cenderung untuk mencari rezeki di negeri Selangor berbanding negeri lain, memandangkan peluang pekerjaan yang ditawarkan adalah lebih besar dan luas. Baik, seterusnya kita pergi kepada keberkesanan sistem perceraian fast track atau nama lainnya adalah proses kerja cerai fast track, yang mana dengan pelaksanaan ini telah mendatangkan ataupun telah memberikan kesan yang positif kepada institusi mahkamah dan juga pihak-pihak yang memohon. Kesan pertama pelaksanaan cerai fast track ini kepada institusi mahkamah ialah dia telah berjaya menurunkan statistik kes menunggu ataupun kes yang tertangguh bagi kes perceraian dengan persetujuan bersama di bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, yang mana jelas telah memenuhi tujuan pelaksanaan proses kerja cerai fast track, iaitu untuk menyelesaikan rungutan orang ramai terhadap kelewatan penyelesaian kes perceraian secara persetujuan bersama ini. Bukti ini telah dinyatakan oleh Ketua Hakim Syar'i Selangor, iaitu Yang Ma'arif Tuan Muhammad Adib dalam wawancaranya bersama dengan My Metro pada tahun 2019. Sebanyak 8,022 kes permohonan perceraian berjaya diselesaikan menerusi proses kerja cerai fast track, yang mana pada tahun 2016 adalah sebanyak 3,519 kes, tahun 2017 adalah sebanyak 2,238 kes, dan pada tahun 2018 adalah sebanyak 2,265 kes. Bagi tahun 2019 pula, sejak daripada bulan Januari hingga Jun, sebanyak 7,013 permohonan cerai telah difailkan, dan daripada jumlah itu, sebanyak 1,279 kes telah diselesaikan secara fast track. Baik, seterusnya dengan pelaksanaan proses kerja cerai fast track ini juga, dia telah berjaya mengurangkan beban tenaga kerja dan juga kos perbelanjaan yang perlu dikeluarkan oleh pihak mahkamah, terutamanya dalam pengurusan pemfailan kes perceraian dengan persetujuan bersama ini. Ini juga adalah berikutan berkurangnya fail-fail kes yang tertangguh, maka berkurang juga beban kerja kaki tangan mahkamah itu sendiri. Dari segi pengurangan kos, jelas pengurangannya dalam penggunaan kertas dan juga peralatan, sebab mahkamah tak perlu lagi nak mengeluarkan bahan cetak yang banyak seperti yang sebelum ni. Pada tahun 2015, sebanyak 1,149 kes telah direkodkan di seluruh mahkamah rendah syariah di negeri Selangor, yang mana dari sudut kosnya, kos bahan cetak iaitu anggaran atau purata, kos kertas dan cetakan draft, perintah catatan mahkamah, notis tangguhan, waran tangkap dan sebagainya, berjaya dikurangkan sebanyak 54.5%, iaitu daripada RM5,055 kepada RM2,298. Pengurangan sebanyak 54.5% ini jelas menunjukkan proses kerja cerai fast track ini adalah sebagai satu inisiatif yang berkesan. Ia juga turut mengurangkan kos untuk membayar penghantar notis bagi kes cerai dengan persetujuan ni. So, melalui proses kerja ini berjaya mengurangkannya sebanyak 100%, sebab melalui proses kerja cerai fast track ini, dia tak perlu lagi nak menghantar saman-saman ataupun notis kepada pihak-pihak yang bertikai lah, sebab dia diselesaikan dalam masa 1 hari.
Baik, seterusnya kesan pelaksanaan proses kerja cerai fast track ini kepada pihak-pihak yang memohon. Yang pertama, ia menjimatkan masa. Ini kerana proses kerja cerai fast track ini hanya ambil masa dalam tempoh 6 jam untuk selesaikan kes cerai dengan persetujuan bersama ni. Berbanding dengan sebelum ni perlu menunggu selama 90 hari. Dan pihak-pihak juga tak perlu lagi nak tunggu 30 hari untuk mendapatkan perintah bersih. Melalui proses kerja cerai fast track ini juga, pihak-pihak hanya perlu hadir ke mahkamah sekali sahaja, berbanding dengan sebelum ni perlu hadir ke mahkamah sebanyak 4 kali. Dan pelaksanaan proses ini juga telah menjimatkan kos perbelanjaan pihak-pihak. Proses asal kes cerai dengan persetujuan ni di Selangor, dia telah memerlukan pihak-pihak untuk mengeluarkan wang perbelanjaan ataupun wang untuk membayar fee keseluruhan dengan anggaran RM400, yang mana RM100 adalah di setiap kali perbicaraan. Dan proses kerja cerai fast track ini lebih mudah pengurusannya berbanding dengan sebelum ni, yang mana pihak-pihak sendiri dah boleh memfailkan kes tu tanpa khidmat guaman. Dan ini telah mengurangkan kos untuk bayaran khidmat guaman kerana boleh diuruskan dengan sendiri oleh pihak-pihak. Seterusnya, ia juga sangat mengurangkan kos perbelanjaan perjalanan ataupun kos perjalanan bagi pasangan yang salah seorangnya jauh dari mahkamah. Ini berlaku kepada kalau salah seorang pada pasangan yang nak bercerai ni berada di luar kawasan Selangor dan perlu menghadiri mahkamah di Selangor, maka dia punya kos untuk perjalanan tu tak mengambil kos yang besar lah, sebab dia hanya perlu datang sekali, bukannya berkali-kali macam yang sebelum ni lah. Okay, terakhir, proses kerja cerai fast track ini juga telah menggalakkan suami untuk bercerai dengan baik, iaitu bagi pasangan yang sudah berpecah belah lah. Dan ini adalah selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Yang mana talak yang boleh dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Proses kerja cerai fast track ini hanya terpakai kepada pasangan yang mahu bercerai dengan persetujuan bersama pihak-pihak. Jadi sebab itulah proses ini ia juga adalah untuk mengajar suami untuk melepaskan isterinya secara baik dengan mencapai persetujuan bersama dan melafazkan talak dari mahkamah. Mengajar suami untuk melepaskan isterinya dengan cara yang baik selaras dengan firman Allah yang saya bacakan tadilah. Dan dengan persetujuan bersama ini juga dan pelepasan secara baik ini juga memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memulakan hidup yang baru, yang lebih tenang dan damai tanpa sebarang permusuhan ataupun perbalahan. Sekian. Okey, seterusnya kita pergi kepada rumusan. Secara keseluruhannya, proses kerja cerai fast track ni diwujudkan adalah untuk satu usaha daripada JAKES bagi memenuhi hasrat Sultan Selangor dan juga untuk menyelesaikan rungutan orang ramai terhadap penangguhan kes perceraian yang banyak. Okey, melalui proses ni, pasangan yang ingin bercerai dengan persetujuan dari kedua-dua pihak, iaitu dari suami dan isteri, tidak lagi perlu untuk mengambil masa yang lama, tetapi fast track ni dapat selesaikan dalam tempoh masa 6 jam saja. Jelas daripada inisiatif ni dapat memudahkan mahkamah dan juga pasangan yang memohon untuk bercerai daripada melaksanakan perceraian. Okey, proses kerja fast track ini mendapat maklum balas yang positif apabila 95% daripada pelanggan telah menzahirkan rasa kepuasannya dalam urusan ni. Banyak perkara yang telah memudahkan pasangan melalui proses kerja ni. Contohnya, kalau seorang pasangan dia telah menetap di luar kawasan Selangor tapi memfailkan perceraian di Selangor, mereka boleh bercerai dalam tempoh 6 jam sekiranya mereka menepati syarat, iaitu kedua-dua pihak hadir dalam perbicaraan fast track ni lah. So dekat situ mereka tak perlu untuk menunggu tempoh yang lama 90 hari untuk menyelesaikan masalah perceraian mereka. Prosedur dalam fast track ni juga dapat disingkatkan dengan mengeluarkan banyak langkah yang dirasakan tidak perlu dan melambatkan tempoh penyelesaian. Ini antara salah satu inisiatif lah yang dilaksanakan di negeri Selangor melalui kaedah fast track ni. Ini dapat dibuktikan dengan jumlah penyelesaian perceraian melalui fast track ini lebih banyak berbanding dengan kes-kes perceraian dengan persetujuan sebelumnya.
sehingga dapat menyumbang kepada angka kes penangguhan yang tinggi. Okey, kewujudan proses kerja fast track ni dianggap wajar kerana dapat memberikan imej yang baik kepada institusi mahkamah kerana pengurangan kes-kes yang tertangguh sekaligus meningkatkan kualiti perkhidmatan dan seterusnya berupaya untuk memartabatkan lagi institusi kehakiman Islam di negeri Selangor. Jelaslah kat sini bahawa proses kerja fast track ini diwujudkan sebagai salah satu transformasi perundangan yang bukan saja dapat dirasai oleh pelanggan tapi kepada kerajaan yang sentiasa mendahulukan dan mengutamakan kemaslahatan rakyat. Justru itu proses kerja fast track ini amatlah wajar sekiranya dapat diamalkan di seluruh negeri-negeri di Malaysia ini bagi memudahkan urusan perceraian dan juga dapat menjimatkan kos serta masa pelanggan dan juga pihak mahkamah. Sekian, terima kasih.